Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta hujna idza syi'ta sahla. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan ahli AJK Pentadbiran Surau dan seterusnya, kepada tuan-tuan hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurnya kita kepada Allah Ta'ala, kita diberi Allah dalam keadaan sihat. Alhamdulillah kita sihat tuan-tuan, ya. Tak sakit, ya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Saya teringat waktu saya sakit dulu. Saya dulu waktu saya sakit itu saya keluar tabligh 40 hari, ya. Saya keluar tabligh 40 hari di Sudan, ya. Dan di Sudan tu di Kasala. Kasala ni perjalanan nak pergi ke Bok Sudan. Bok Sudan, di Bok Sudan tu Laut Merah. Dari situ kalau kita pergi ke Jeddah, naik maghrib, subuh esok kita sampai ke Jeddah di Saudi, jadi saya dan di Kasala ni dia sepadan dengan negara Eritrea. Dulu Ethiopia, bila Eritrea merdeka daripada Ethiopia, dia jadi negara dia nama Eritrea. Ke situlah saya pergi keluar tabligh 40 hari. Setelah tesis diterima untuk menulis, mana kita nak menulis PhD ni, kita kena cari tajuk. Nak menulis PhD ni kena tajuk yang orang tak tulis lagi. Tajuk tu pula tajuk yang pihak universiti restu lah untuk ditulis. Kalau tidak, tak boleh tulis. Jadi saya pun azam dengan Allah, ya Allah, andainya tajuk saya diterima oleh Allah untuk nak menulis, saya nak keluarlah tabligh 40 hari, dengan takdir Allah, terima tajuk saya, terima tajuk saya. Saya pun keluar tabligh 40 hari di Kasala. Kasala ni saya kata tadilah tempat perjalanan nak ke Bok Sudan. Lepas tu dia pergi ke Saudi, pergi ke Mekah, Jadi nak ceritanya saya sakit, tuan-tuan. Orang Sudan ni baik, ya. Bila kita pergi di kampung, kita azan. Di kampung kita pergi tu kita azan. Bila kita azan, bawa keluar makanan dengan hidang-hidang. Kita pergi di masjid, kita azan. Bawa datang makanan dengan hidang-hidang. Tak makan, tunggu kita makan, tunggu. Allahu Akbar, ya Allah, baiknya orang, ya. Begitu, manusia ni baik. Begitu sekali, kita tak jumpa orang baik. Allah, baiknya. Bila kita ada satu tempat tu, ada surau kita tengok berkabut. Sudan banyak kabut negara dia. Surau kipas pun tak ada. Kipas pitu pun tak ada. Kita pergi azan. Bawa keluar makanan. Masya Allah. Tunggu kita makan, tunggu. Kita pun makan. Bila kita makan tu, dia pun barulah kongsi sikit-sikit. Kita makan banyak sikit. Jadi ceritanya, tuan-tuan, saya sakit, ya Allah. Sebab Sudan ni, bumi dia tak macam kita. Bumi dia tak menyerap air. Kalau kita ni, kita jiruh kat pokok tu, sekejap je serok, bumi dia serok air. Di Sudan tak. Turun hujan. Bila turun hujan tu,
Dia bumi tak menyerap air, bila hujan turun jadi banjir. Bila banjir nyamuk bertelur. Nak nyamuk malaria ni, nyamuk bertelur. Bila nyamuk bertelur, itulah banyak penyakit malaria, penyakit denggi pak kita ni, denggi. Manakala orang pergi Sudan tak kena denggi tak sah. Allah bila kena denggi 7 jarum dia akan injek. Allahu Akbar. Bila sakit denggi ni mafasil, tempat sendi-sendi, setiap sendi tu dia jadi lenguh, badan ni sakit. Allahu Akbar. Sakitnya sakit. Air pahit, nak makan apa jadi pahit habis. Lepas tu saya balik ke Khartoum, ke ibu negara di tempat markaz besar di Khartoum. balik di sana. Dr. Dia ni ketua markaz tabligh di Sudan. Dialah yang bagi injection pertama. Dia bagi percuma. Dia injek. Tiba-tiba waktu saya sakit tu ada kawan ziarah, kawan kita pelajar-pelajar datang ziarah. Allah, bila tengok kawan sihat, Allah syukurnya. Kawan sihat dia datang, dia tidur leno. Saya tak boleh nak leno tak. Balik sedap. Allah, nikmatnya sihat terasa Allah, tengok dia tidur. Nikmatnya saat dia tidur krok. Allahu Akbar tuan-tuan. Syukur tuan-tuan nikmat sihat ni. Allah. Lepas tu tak ada duit tak apa lagi, minta sihat. Tak ada duit tak apa lagi. Boleh lagi tak? Ada duit tak sihat ke? Tak ada lah. Tu tuan-tuan di pagi ni syukurlah kita sihat. Ya Allah, mudah-mudahan berilah kesihatan kepada kami ya Allah, hingga kami dapat menunaikan ibadah puasa dengan baik ya Allah. Amin. Jadi tuan-tuan di pagi ni insya-Allah kita tengok apa yang ditulis oleh ditulis oleh Minhajul Abidin, yang ditulis oleh imam kita Imam Ghazali rahimahullah. Kita nak tengok dari ni ialah Muqaddimah Taubat. Apa Imam Ghazali cerita dalam pendahuluan taubat. Jadi taubat ni kita kena ada muqaddimah. Kita bincang bab taubat, bab taubat. Jadi dulu kita pernah bincang tentang syarat taubat. Di sini kita nak tengok muqaddimah taubat. Taubat ni berat kalau kita tak dahulukan dengan muqaddimah. Jadi berat taubat kalau kita tak dimulakan dengan muqaddimah, dengan pendahuluan. Deposit dulu. Berat taubat. Baik, apa kata Imam Ghazali? Taubat yang dijalankan tanpa adanya pendahuluan akan terasa berat. Mana taubat ni kalau kita tak dahulukan dengan pendahuluan, tak dihulukan dengan persediaan awal, kita jadi berat taubat. Oleh sebab itu dalam bertaubat terdapat 3 pendahuluan, kata Imam Ghazali. Dalam bertaubat ni ada 3 pendahuluan. Pertama, kita menyedari bahawa dosa adalah sesuatu yang amat buruk. Ini kita kena sedar bahawa dosa adalah satu benda yang buruk yang ada pada kita. Buruk. Dosalah najis yang paling kotor sekali yang ada pada kita. Kita kena ingat, najis yang paling buruk yang ada pada kita adalah dosa. Selama mana dosa ada pada kita, kita tak bersih. Pakai baju comel pun zahir, tapi kita berdosa dengan Allah, kita kotor. Bila kita kotor, kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan jauh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini sebagai muqaddimah pertama kena ingat tuan-tuan. Kita pakai baju bersih, comel. Kalau kita tak bertaubat, kotor kita, dosa, kotor.
Kita nak solat pun malas. Kalau dosa dah kita malas nak solat. Tak malas. Berat. Nak. Kalau dosa ada. Maka sebab itulah kita kena sentiasa ingat. Dosa adalah satu yang amat buruk. Dan dosa lah yang menyebabkan orang pergi di akhirat tidak senang. Tak selamat di akhirat adalah dosa. Dia tidak langsaikan dosanya, dia tidak bersihkan dosa dengan taubat di dunia sehingga bawa ke akhirat. Allah Akbar. Itulah kehidupan kita di sana yang menyebabkan kita tidak senang, menyebabkan kita susah, menyebabkan kita tak selamat daripada Allah. Dosa. Allahu Akbar. Tuan, orang mukmin dosa kecil. Dosa kecil ya, dia buat dosa kecil. Macam menggunung, seolah dosa tu besar seperti gunung. Tak boleh duduk, tak tenang hati, tak tenang. Tapi kalau orang yang tidak beriman, dosa besar pun rasa kecil macam lalat ya. Dosa besar menggunung pun kecil. Allah ni takut sekali tuan-tuan. Itulah kita kena ingat, sentiasa ingat dosa. Allahu Akbar, amat buruk sekali. Maka tu, adakah orang hidup tanpa dosa? Ada tak kita hidup tanpa dosa? Tak ada. Setiap orang berdosa. Cuma dosa kecil. Ada juga, tapi dosa besar tu tak rokok. Dosa kecil ni Allah ampun melalui kita ambil wudu. Allah ampun kita dosa kecil ni melalui kita sentuh kepala anak yatim. Allah ampun kita juga. Muka surat 69 69 tu. Muka surat 69 tuan Allah mengampun juga dosa dengan sebab kita bersalah dengan orang-orang alim, seperti mana tuan guru dan sebagainya. Allah mengampun dosa. Itu dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, Tuhan tak akan ampun selama mana kita tidak bertaubat kepada Allah. Tuhan tak akan ampun. Duk gitu. Tak ada mekanisme, tak ada. Dan kotornya. Kotor. Walaupun kita terasa handsome, pakai baju gosok, kerah lendik, tapi berdosa, kotor. Allah. Ini kita tak nak, tuan-tuan. Kita nak bersih daripada dosa. Allah ni lah. Kita nak jadikan satu kehidupan tanpa dosa. Allah. Tak ada dosa. Bagaimana, tuan-tuan? Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum anil khata. Nabi kita maksum, bersih daripada dosa. Tak ada dosa Nabi kita. Tak ada dosa. Hebat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lain berdosa dengan Allah. Nabi Adam menyesal. Menyesal. Dia buat dosa dengan Allah. Kan di dalam syurga dulu, Nabi Adam tinggal dalam syurga dengan Siti Hawa. Allah larang, Allah pesan Nabi Adam, jangan makan buah khuldi di dalam syurga. Allah larang. Tapi syaitan tipu Nabi Adam, berjaya tipu sehingga Nabi Adam makan buah khuldi. Di situlah Nabi Adam dihalau daripada syurga. Kita dikatakan dalam sebuah buku, dia kata kita ni kalau Nabi Adam tak salah, makan buah khuldi, kita duduk dalam syurga. Sebab Nabi Adam, nenek kita, Nabi Adam dan Siti Hawa tu duduk dalam syurga. Kita akan duduk dalam syurga. Tapi kerana Nabi Adam tersalah dengan Allah, makan buah khuldi, akhir dia halau ke dunia. Allahu Akbar. Itulah tuan-tuan nak ceritanya. Nak cerita bahawa Nabi lain berdosa semua dengan Allah, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersih, tak ada dosa. Allahu Akbar. Nabi Yunus berdosa dengan Allah, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada dosa dengan Allah.
maksum, dan digelar juga Habibullah, digelar juga dengan kekasih Allah. Allahu Akbar. Digelar dengan kekasih Allah. Allahu Akbar. Ini kekasih Allah. Nah, digelar dengan kekasih Allah. Ini kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dosa. Kita biasalah manusia biasa, nah. Makin umur kita meningkat ni, kita harap supaya tak banyak dosa, nah. Kurang. Di Sudan, tuan-tuan, ada orang khatam Quran 1 million kali. Million. Juta, 1 juta kali. Saya pernah dijemput untuk hadir majlis khatam Quran 1 juta kali. Saya rasa Allah, Masya Allah, 1 juta kali. Dia khatam macam mana? Saya tak hadir. Kalau saya hadir, saya nak tanya. Saya tak hadir itu, kebetulan ada urusan penting. Allah, sayang sangat. Nak tanya, macam mana dia khatam 1 juta kali Quran? Allah, hebat betul. 1 juta kali. Kita duit 1 juta berapa banyak lah. 1 juta duit berapa banyak. Nah, 1 juta duit berapa banyak. 1 juta khatam Quran. Allah, hebat sungguhlah bagaimana dia meninggal dunia. Allah, Masya Allah, sungguh. Itulah kita nak cover dengan benda macam tu. Kita nak cover dengan macam tu. Dosa kita nak cover dengan kebaikan. Apa kejahatan kita buat, cover dengan kebaikan. Kebaikan. Ini pertama, tuan-tuan, untuk kita bertaubat, kita kena sedar dosa, kotornya dosa yang ada pada kita. Kita nak bersihkan. Yang kedua, sedar dan ingat akan kerasnya hukuman dan kemurkaan Allah, yang mana kita tidak akan kuat menghadapinya. Beratnya seksa Allah yang kita tak akan sanggup menghadapi. Seksa Allah, tak sanggup menghadapi. Allah, di dunia ni api, dikatakan api di dunia ni dah celup 70 kali dah dengan api original di neraka. Dah celup 70 kali lebih dah daripada neraka. Masya Allah. Namun kita tengok api, bagaimana api. Tengoklah api, tak? Kita bakar, kita tengoklah api. Cuba letak tangan sikit. Allah, belum lagi api yang api yang original. Imam Ghazali kata, kita tak mampu nak menanggung. Tak mampu. Allah, nak menanggung api original yang Allah nak menyeksa kita. Allah tak mampu seksa Allah. Ada satu cerita disebut dalam kitab Durratun Nasihin, dia kata Allah menyeksa kita ni pelbagai. Tak sama Allah menyeksa, tak sama pelbagai. Cara Allah menyeksa tak sama. Antara seksanya ialah ibarat kalau di negara Arab ni, dia ada satu pokok duri. Kalau di Sudan ni ada satu pokok duri. Pokok ni yang boleh makan, binatang yang boleh makan ialah unta. Sebab unta dia tekak tinggi, tekak dia panjang, dia boleh ambil dengan tekak dia pokok tu. Tapi kalau hema, keldai ni, dia tak boleh nak ambil sebab dia tinggi. Jadi bila unta pergi makan pokok tu berduri. Bila dia makan pokok tu sedap, Masya Allah sedap. Unta berakhir. Tapi bila unta makan, dia akan lekat, dia tekak unta. Nak kahit tak keluar, nak telan tak turun. Akhir unta tu jadi kuruh. Dia nak makan makanan tak boleh, dia jadi kuruh. Lama-lama dia sakit dan dia meninggal. Begitulah Allah menyeksa hamba dalam neraka. Pertama kali, makanan berduri yang ada dalam neraka. Orang lapar dah. Allah lapar.
lapar, terpaksa makan makanan berduri tu, makan. Bila makan lekat kat tekak, bila lekat tekak pergi cari malaikat Zabaniyah, minta kepada malaikat Zabaniyah, mintalah ya Allah, nak minta air supaya nak lepaskan makanan yang lekat di tekak ni. Nak malaikat Zabaniyah tak layan, sombong. Malaikat yang paling sombong malaikat Zabaniyah. Ya Allah, sombong. Dia menjaga neraka, dia tak layan sehingga lama masa baru dia layan. Dia layan. Dia tanya, apa kamu nak? Jawab ahli neraka, kami nak air, kami lekat makanan, kami lekat kat sini. Dibawa air tu makan. Rupanya ma'in hamim, air yang mendidih. Bila telan tu hancur perut, hancur perut. Tak ada harapan nak senang dalam neraka. Tak ada hari, tak ada seminit, satu saat pun nak bahagia, tak ada. Itulah seksa Allah, tak tertanggung tuan-tuan. Seksa Allah tak tertanggung Allah. Sebab itulah jangan kita bawa dosa, jangan kita meninggal dunia bawa dosa. Kerana dosa itulah yang menyebabkan kita, kehidupan kita susah di sana, susah. Yang kedua, yang ketiga, ini belum cerita lagi tentang ular-ular. Allahu Akbar. Ada satu ular nama ular At-Tinnin. At-Tinnin disebut dalam kitab yang ditulis oleh Mutawalli Sya'rawi. Satu ular nama At-Tinnin. Ular ni dia menguak saja di atas. Kalau dia menguak di pokok-pokok mati, dia menguak, keluar angin daripada mulut dia tu mati. Pokok-pokok mati, repuk-repuk tak hidup dah. Belum patuk lagi. Allah, kalau patuk bagaimana tuan-tuan? Allahu Akbar, ya Allah. Waliyazubillah min zalik, ya Allah. Kalau patuk bagaimana? Kalau patuk, itulah tuan-tuan, kita tak akan bahagia dalam syurga. Jangan harap. Sebab itulah kita usahalah tuan-tuan, supaya kita lepas selamat daripada neraka. Kita selamat daripada neraka. Kita banyakkan taubat, kita banyakkan sedekah. Kerana sedekah itu boleh menolong, boleh menudung kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah tu boleh menudung kemarahan Allah. Bila Allah nak marah, kita sedekah. Ini juga boleh menolong kita. Dan sedekah juga boleh menjauhkan kita daripada api neraka. Walau bisyik, kita marwah sekalipun dengan sebelah biji tamar. Allah, sebelah biji tamar kita sedekah. Tu sebelah, Allah, sebelah biji tamar nak setara mana boleh selamat kita daripada neraka. Kalau sebiji kita sedekah. Kalau bulan puasa kita beli tamar banyak sedekah. Masya Allah. Itulah tuan-tuan. Kita kembali kepada mukaddimah taubat juga. Kita yang ketiga, menyedari kelemahan dan kekurangan tenaga untuk menahan semua itu. Kurang, kita tak ada tenaga nak menahan daripada api neraka. Sah ke neraka. Tengoklah tsunami. Kita tengok tsunami. Kita tengok waktu tsunami belum berlaku. Belum berlaku, kita tengok ada setengah orang dia sedar ada satu benda yang berlaku ni, dia lari cepat-cepat. Ada setengah tu lari naik bangunan, ada setengah tu masih lalai tak tahu. Tiba-tiba datang tsunami. Allah, nyepuku bangunan, bukan setakat terbalik, hancur. Papan jadi satu. Jadi satu hancur. Tu tsunami, belum lagi kita tengok seksa Allah. Dan kalau kita tengok orang putih duk menangis, dan kita tengok berlaku di Amerika, bangunan utuh bangunan berapa tingkat konkrit kuat, utuh tenggelam turun.
Dan pula kita tengok kereta di jalan raya, angin kuat menimpuk kereta-kereta tu, berguling pating macam kotak kereta. Allahu Akbar. Bala Allah dan azab Allah, tuan-tuan. Kelemahan dan kekurangan tenaga untuk menahan semua itu. Tak mampu kita nak menahan daripada azab Allah. Inilah, tuan-tuan, seksa Allah SWT. Maka inilah kita kena ingat, inilah mukaddimah supaya kita bertaubat kepada Allah SWT. Baik, kata Imam Ghazali lagi, menghadapi terik mentari, menghadapi terik matahari, gigitan semut, tamparan polis dan sebagainya, orang akan merasa sakit. Gigitan semut sakit. Ada satu semut, kita pergi kat kebun-kebun tu, ada semut merah, sakit. Gigitan semut. Ataupun matahari panas, kita dah tak boleh dah panas matahari. Kalau Cina pukul 7 dia pergi dah kebun, pukul 6.30 dia pergi dah Cina, pukul 12 baru dia balik. Kita mula pukul 12 kebun kita. Kita pukul 12 mula kebun. Tapi sebelah tu Allah, panasnya matahari. Allahu Akbar, panas pun kita tak tahan. Nak menahan seksa Allah. Bagaimana? Tamparan polis, sakit polis tapa. Kalau kita tanya orang muda, orang muda yang kena, yang masuk dalam, yang masuk lockup, orang-orang yang dadah, kenapa dia masuk? Dia kata Allah, dia kata lockup, dia kata Allah, tak tahu siang dan malam duduk dalam lockup, tak tahu siang dan malam, dan tidur atas lantai, tidur atas lantai. Dan setiap kali menumbuk, akan tumbuk, polis akan tumbuk. Diberi nasi sikit je, kalau tak cukup minta, bila minta tumbuk. Pergi mandi, diberi mandi, ditandas seminit 2 minit, kalau lewat tumbuk. Allah minta maaf. Itu baru polis, belum lagi seksa Allah. Allah, itu belum hantar ke, itu baru duduk lokak Kuala, tak ada hantar ke Taiping lagi. Hantar ke Tapah tu kok, apa lagi nak jadi? Tu pun dah teruk dah. Allah minta maaf dah. Minta maaf, pergi dah. Begitulah seksa Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kepanasan api neraka. Allah, panas api neraka. Bolehkah manusia menanggungnya? Boleh tak kita nak menanggung? Imam Ghazali tanya, bolehkah kita nak menanggung semua ni? Belum lagi seksaan dari malaikat Zabaniyah, belum lagi seksa malaikat Zabaniyah lagi. Gigitan ular yang besarnya tidak kurang dari leher unta. Gigitan ular lagi. Ular. Allahu Akbar, ya Allah. Seksanya, tuan-tuan. Dan pula gigitan kala jengking sebesar keldai. Kalau jengking ni besar, siapa keldai dia? Keldai ni besar, itulah kalau jengking. Allah, tak mustahil. Allah boleh buat semua. Allah, kita ni kalau jengking ada besar tu pun dia, bukan main dah kalau kena sakit, tapi besar. Allah, semuanya itu adalah ciptaan Allah dari api yang keluar dari tempat murkanya. Semua ni daripada murka Allah. Sebab Allah murka lah, Allah buat semua ni supaya kita diseksa, kerana kita lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, inilah dan tempat kecelakaan. Nauzubillah, cepat kecelakaan, celaka. Allah, inilah tuan-tuan. Betullah kita kadang-kadang sebab bila kita tengok jenazah, bila kita tanam, bila kita bawa jenazah ke kubur,
Kita tengok orang ni, kita tengok orang ni bagaimana, kita boleh gambar kehidupan dia tak, bagaimana. Kadang-kadang orang yang tak jauh dengan kita, orang dekat kita, keluarga kita, bila kita bawa ke kubur, sebab kita, apakah yang dia bawa, kita terasa tak? Apakah yang dia bawa? Allah, kita gambar zaman dia hidup zalimnya dia, pukul orang, curi barang orang. Bila kita buat turun jenazah dia, sebab dia, Allah, ya Allah, apalah yang dia bawa ni, ya Allah. Kita gambarkan waktu dia hidup. Allah ni tuan-tuan, ini tak ada siapa yang boleh tolong. Tak ada siapa yang boleh tolong ni, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Kalau dunia bolehlah JKK recommend, ni orang kita ni, oh Allah, ini orang kita ni, Allah janganlah seksa. Oh ni ya Allah, ini ada recommend daripada Tok Ngulu dan sebagainya. Tapi dengan Allah sendiri-sendiri tuan-tuan, sendiri-sendiri. Janganlah kita dah harap orang, kadang-kadang orang puji, oi baik dia. Kita dengan Allah setara mana? Belum tentu lagi kita dengan Allah. Orang sekadar tengok zahir je, oh baiknya dia, ya Allah. Tiba-tiba bila mati, mayat jadi berat anak akak. Kenapa pula berat? Rupa-rupanya dia duduk senyap-senyap, duduk buat benda orang tak tahu, duduk buat benda maksiat orang tak tahu. Tuan-tuan, jangan kita mengharap pujian manusia. Kita dengan Allah cukup. Biarlah kita dengan Allah. Kita cantik dengan Allah, cantiklah. Kita tak cantik dengan Allah, orang duk puji cantik pun sebab di hujung kehidupan tu tuan-tuan, Allah, di hujung kehidupan tu, kitalah yang tahu bagaimana. Dengan mengingati semua itu, ia akan memudahkan kita untuk bertaubat. Ni bila kita ingat macam ni, dosanya kotor, seksa Allahnya teruk, azab Allah kita tak mampu nak menanggung. Datang perasaan untuk bertaubat kepada Allah. Datang perasaan bertaubat. Ini kadang-kadang kita cek darah, okey, tak tinggi darah. Buah pinggang tak ada. Lama mati lagi ni, tak bertaubat lagi pun tak apa. Jangan. Hidup terasa dah. Terasa kadang-kadang tengok darah okey, jantung okey, tengok berasa saya ni okey, aksiden mati. Allah, tuan-tuan, jangan mengharap. Itu tipu je, tipu. Semua tu tipu ya. Kita pasal sihat supaya kita tak taubat. Akhir kita pun tangguh bertaubat. Apa-apa datang habis. Allah, jangan tuan-tuan. Bertaubatlah kepada Allah. Jangan Allah, jangan kita tipu dengan dunia. Allah tuan-tuan, azab Allah nak cerita tuan-tuan. Bagaimana kehidupan kita selepas ni panjang tuan-tuan. Dalam kubur tu panjang sangat. Bila kita mati, nak sampai generasi berapa nak berlaku kiamat? Lama. Dan generasi yang duduk dalam kubur sekarang ni pun dah berapa lama belum berlaku kiamat lagi. Panjang sangat. Dan kalau Rasulullah kata kubur ni ibarat satu lubang daripada neraka, kubur ni, ataupun satu kebun daripada syurga. Kalau kebun daripada syurga, alhamdulillah kita duduk dalam kebun. Kita mati duduk dalam kebun. Satu kebun dalam syurga. Tapi kalau lubang daripada api, Allah, berapa lama nak tahan kita? Dah sama juga. Bila berlaku kiamat, kita seksa juga ke neraka sebab berdosa kita dengan Allah.
Maka sebab tu tuan-tuan, tak sama kita dunia ni, kita kenal dengan JPJ, nak kenal dengan polis, ringanlah sikit. Kadang-kadang nak bayar compound kenal JPJ, bolehlah. Nak. Tapi dengan Allah tak ada tuan-tuan. Kita sendirilah dengan Allah, masing-masing. Nak. Dan orang yang boleh menolong kita, selain daripada nabi-nabi lain, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, Nabi kita, ya Allah. Menangis kita bila sebut Nabi, nak. Allah sayangnya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, selalu menyebut ummati. Allah dikatakan bila kita menghisap amalan kita, katanya Rasulullah datang bersama kita. Kalau nampak berat balik dosa sikit-sikit, Rasulullah tolong dan syafaat dengan letak kufiah dia, supaya berat balik kebaikan. Disebut dalam sebuah buku. Itulah maknanya Allah Rasulullah simpatinya. Sayang pula kita tak berselawat kepada Rasulullah. Itulah tuan-tuan, selawatlah banyak-banyak kepada Rasulullah. Bila kita banyak kebaikan tuan-tuan. Baik, yang akhir sekali tuan-tuan, kita dengan mengingati semua itu, jika tidak mengingatinya, apalagi langsung tidak mempercayai kewujudan neraka, tidak mungkin seorang itu mahu bertaubat. Malah dia akan mengejek orang-orang yang bertaubat. Kalau kita tak ada mukadimah tentang kita tasawur, kita gambarkan neraka Allah seksa semua tu, maka kita tak akan bertaubat. Kita akan merasa berat nak bertaubat. Bahkan kita mengejek lagi kepada orang bertaubat. Ejek-ejek. Allah, dapat apa taubat? Dapat apa bertaubat? Malah dia akan mengejek orang-orang yang bertaubat. Dia akan mengejek orang bertaubat. Tak pergi masa je taubat. Allah. Tuan-tuan, perkara ini adalah disebabkan oleh lemahnya iman. Itulah semua ni kembali kepada iman. Bila kita lemah iman, inilah padahal Al-Quran banyak menceritakan betapa pedihnya azab neraka. Tuhan cerita pedih azab neraka. Jadi kewujudan neraka itu sudah jelas, bukan sekadar rekaan atau dongengan. Neraka jelas ada, bukan sekadar cerita dongengan, cerita Nabi dah. Jelas ada. Tunggu masa. Allah, itulah kehidupan kita. Kita fikir Allah, kalau tak ada benda macam ni, kita pergi hidup di Amerika, kita ikut nafsu kita habis-habisan, tak ada masalah. Tapi bagaimana kita nak mati? Apa? Inilah yang kita takut. Inilah yang menjadikan kita, Allah, bagaimana nak kadang-kadang merenung tentang mati. Merenung tentang mati ni. Sebab dekat. Dulu zaman kita muda dulu, kita rasa jauh dulu dah. Rasa jauh nak sampai tanah merah. Rasa jauh. Tapi bila kita umur, saya dah berubah. Depan putih-putih dah. Tu rasa tak jauh dengan tanah merah. Dekat je. Rasa Allah, bagaimana kesan tu. Dengan itu tuan-tuan, marilah sama-sama kesimpulan di pagi ni, sama-samalah kita cuba tasawur, kita cuba gambarkan. Pertama kali, dosa ada satu benda yang kotor, jangan biar ada pada kita. Jangan buat dosa dah. Penuhkan dengan kebaikan, buat kebaikan. Oh, kebaikan banyak. Kita boleh buat juta-juta sehari kebaikan. Kita ucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Rasulullah kata dapat berapa? Dapat seisi-isi dunia. Oh, mana kebaikan kalau kita boleh buat juta-juta sehari. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Selawat, siapa berselawat ke Rasulullah 1000 kali sehari, dapat berapa juta pahala.
Pahala kita boleh buat juta-juta sehari sebenarnya. Siapa baca la haula wala quwwata illa billahil azim dapat berapa banyaknya ganjaran. Kita boleh buat kebajikan juta-juta sehari, tuan-tuan. Dosa kita buat sikit je, nak. Sebab tu jangan bagi ada dosa, tapi kita banyakkan, nak. Cuba kita tengok zikir-zikir tu. Zikir-zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Oh, besar tu. Dapat juta-juta Allah bagi ganjaran pahalanya. Nah. Maka sebab tu tuan-tuan, marilah kita sama-sama tutup bab dosa. Nah, setelah kita tengok begitu beratnya dosa Allah, kita tak mampu nak menanggung, dan juga kita tak ada tenaga untuk nak melawan siksa Allah. Marilah kita tudung bab dosa ni, jangan bagi ada, dan kita buatlah kebajikan banyak-banyak ni. Kita boleh buat juta-juta kebajikan. Subhanallah, alhamdulillah, Allah, baca selawat, baca Quran. Nah, kita diam pun boleh pahala. Nah, jangan mengupak kepada orang pun boleh pahala. Mudah-mudahan pemergian kita yang tak akan kembali itu selamat sampai ke sana, destinasi terakhir kita, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi pagi ni setakat inilah dulu. Kita sudahi dengan sama-sama kita baca auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillah. Allahumma zidna ilman wa fahman warzuqna uluman nafi'ah. Allahumma rzuqna lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'al husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.